إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان. Syukur dan puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pembina semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabiyana wa Habibana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Taala pada malam ni masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berhimpun di dalam majlis ilmu, iaitulah taman-taman syurga yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita sambung lagi, iaitulah berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, bab pada menyatakan adab-adab pergaulan, adab-adab bersahabat, iaitulah muka surat 192 197. Katanya, dan putuskanlah harapanmu daripada harta. Surat 197. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jadikanlah dirimu seperti apa yang dikatakan oleh Halal bin Ala di dalam syairnya. Ini ada adab berkaitan dengan pergaulan lah. Mana kata Halal bin Ala ni, salah seorang daripada ulama ni, dia kata, lamma afautu wa lam ahkid ala ahadin arahtu nafsi min hammil adawati inni uhiyyi aduwi inda ru'yatihi. Betul tak? Itu. Ya. La arfa asyarra anni bitahiyyati wa uzhiru bishra lil insani abghiduhu ka'annahu qad mala'a qalbi masarrat wa lastu aslamu mimman lastu a'rifuhu fa kaifa aslamu min ahlil mawaddati annasu da'un wa dawa'uhul mahdu tarkuhum wa fil jafa'i lahum qat'ul ukhuwati fasalimin nasa taslam min ghawailihim wa kun harisan ala kasbil mawaddati wa khaliqin nasa wasbir
ma bulita bihim asamma abkama a'ma zatafiyati. Nah, faham tu dah? Faham tak? Jadi artinya dia kata, jadi dia kata dalam syair yang dia kata Halal bin Alaq, dalam syair dia kata supaya kita jadi macam kata Halak ni. Halak kata mana? Dia kata ketika aku memaafkan orang lain, bila aku maaf orang buat salah pada aku lah, aku maaf akan kesalahan orang tu, dan aku tidak menaruh sebarang kedengkian terhadap mereka. Bila dia aku maaf, aku tak okey-okey dah. Tu. Maaf ni. Tak maaf lah. Kalau kita mana kata orang minta maaf, dia pun memaafkan kesalahan orang lain. Orang buat salah dia maaf. Lalu dia tidak menaruh sebarang dengki terhadap mereka. Tak ada hati ni berasa tak puas hati tak. Dan maaf bukan hanya semata-mata pada bibir mulut, bahkan di hati pun perasaan maaf tu biarlah terbit daripada hati. Lalu dia kata, maka bila aku buat gitu, aku selamat daripada sebarang kesusahan dan permusuhan. Mana kata aku rasa selamat lah. Bila aku dapat hati aku jadi tenang. Sebab golek hati jadi serabut bila kita tidak suka memaafkan orang lain. Bila kita tak maaf orang lain, tak maaf kesalahan orang, maka hati serabut. Macam-macam berlakulah. Tapi kalau kita memaafkan hati mana orang lain dengan penuh jiwa raga kita, kata Halal bin Alaq ni, maka dia kata aku telah selamat daripada sebarang kesusahan dan permusuhan. Kita pun tak rasa benda dah dia, tak ada benda lah. Dia kalau bila orang buat salah ke kita. Contohlah, kita pergi selama ni duduk baik-baik, tiba-tiba masam muka. Mana duduk cakap ni. Senyap tupah biasa cakap. Tiba-tiba duduk lama mari mula. Baik pula orang kita. Maka waktu kita, bila dia dia memaafkan akan kesalahan orang, maka aku tidak menaruh lagi rasa deki. Rasa dok puas hati, rasa deki terhadap orang yang aku maafkan. Dia dapat nikmat ke, dapat kelebihan ke, hak tu hak dia. Yang penting aku dah hak tanah tu maaf dah akan segala kesalahan orang, maka dia kata aku selamat daripada sebarang kesusahan dan permusuhan. Tu. Bila kita suka maafkan orang ni, jadi orang pun suka nak bersaing ni. Dan katanya lagi, lalu kata Alaq lagi, inni uhayyi da'uwi inda ru'yatihi la arfa asyari'anni bitahiyyah. Dia kata aku memberi penghormatan kepada musuh ketika aku berjumpa dengannya. Tu. Dia kata bila dia temu dengan musuh, orang hak dak berakhir dia. Orang buat lebih kurang dia, maka dia ketika bertemu, aku akan menghormati dia. Hormati, rendah diri, tawaduk. Sebab orang bila kita tawaduk rendah diri dia pun rasa malu muka. Rasa malu muka, Allah malu. Dok kata benda, dok ayam dia. Dia kata pada musuh, maka ketika aku berjumpa, maka aku pun merendahkan diri aku. Menghormatinya. Dengan cara ini aku dapat selamat daripada kejahatan mereka. Rasa orang tak ada benda. Kalau musuh kita buat megah. Buat megah, kita tunjuk berdebek, dia pun hak dak puas hati dah kita. Macam-macam dia akan buat. Tapi bila kita rendah, tawaduk macam tak ada macam dok anda, biar nak atem dia buat tu ya. Maka sekali dia pun tidak akan rasa nak musuh. Dah musuh, biasa musuh. Musuh ni dia sentiasa mencari kesalahan orang. Kesalahan kita ni. Dia tu. Dan lalu kata dia pula, wa uzhiru bisyral insani abghiduhu ka'annahu qad mala'a qalbi masarrati. Dia kata ketika aku menunjukkan kegembiraanku terhadap orang yang hendak aku marahi. Mana kata orang hak kena marah, tapi aku dok tunjuk marah, aku tunjuk sifat suka. Tu. Contoh orang buat khianat ke barang kita tengok marah ni. Tapi kita tunjuk suka. Dah guana buat gitu. Tak ada kata nak apa dak. Tunjuk sifat suka. Tapi mana kata khabar mana kata benda tu dalam keadaan kita suka, dalam keadaan rasa marah dah. Apa payah nak buat tu. Dah kereta marah kau sungguh. Nak main apa ni?
Tapi dia kata bila ketika aku menunjukkan kegembiraan terhadap orang yang hendak aku marahi, maka aku berhasil memenuhi hatiku dengan kebahagiaan. Nah, hati jadi bahagia, tenang, relax, tak rasa serabut. Nah, sebab kalau orang kita marah, kita tunjuk sifat marah, serabut. No, mana kata hati dok tenang, jiwa dok tenang, kelakuan pun dok tenang. Nah, mana kata hati pun, mana kata kelakuan pun jadi mana? Al-ajalah. Nah, awak panggil Allah SWT Muhammad. Mana iaitulah hati pun jadi sibuk mana Allah SWT. Mana dok tenanglah serabut. Nah, pergi kau ni macam orang hilang anak. Bila orang bila menunjuk akan kemarahannya. Bila dia kata ketika aku tunjuk kegembiraan terhadap orang yang hendak aku marah, maka aku berhasil memenuhi hatiku dengan kebahagiaan. Sungguh. Nah, bila kita nak marah, kita tunjuk rasa gembira. Nah, supaya tanya marah kena marah. Nah, maka dia kata dia akan mendapat kebahagiaan. Mana? Hatiku dengan kebahagiaan. Dan dia kata lagi, walastu aslamu mimman aslatu arifuhu. Sebenarnya, fa kaifa aslamu min ahlil mawaddati. Sebenarnya aku masih belum selamat dari kejahatan orang yang aku tidak kenali. Maka betapa aku selamat dari kejahatan orang yang sudah aku cintai. Dia kata, orang yang aku tak kenali, aku tak betul-betul aku selamat dari kejahatan dia. Kita tak kenal orang main-main ni tahu. Walaupun dia tunjuk baik, dia tunjuk bagus, jangan duk harap dia tu. Nah, kadang-kadang kita tak tahu sebab kita tak kenal lagu mana kejahatan orang tersebut. Dia tu. Maka aku masih belum selamat dari kejahatan orang yang aku tidak kenali, maka betapa aku selamat dari kejahatan orang yang sudah aku cintai. Maka dia kata manusia itu annasu da'u wa dawa'uhul mahdhu tarkuhum. Bermula masa itu sebenarnya penyakit. Manusia ni penyakit. Dia kata. Dan cara menyembuhkannya manusia hanya dengan tidak mencampuri urusan mereka. Mana kata bila duk banyak gaul, dia akan banyak menimbulkan penyakit. Nah, dulu kita dah aja kenal orang duk saya saja. Bila kena, tahu perangai gini. Gini Allah serabut ke hati belaka. Macam-macam berlaku. Nah, contoh mana jangan mencampuri urusan mereka. Nah, sekadar sains dah urusan dia, atas diri dia lah. Maka dia kata, tetapi memutuskan hubungan sama sekali adalah tidak baik. Walaupun kita tak kenal, tak boleh kita tak kenal kita tak saing. Kena saing, tapi kena beringat dia tu. Tu. Tapi kalau kita mutur, ya ada saing, ada rumah, ada seorang. Tak, orang nak jadi gana, kapun ni jadi gana, jadi ikut dia lah. Duduk seorang, tak cara kita je. Tak boleh dia tu. Kena saing juga. Tak, sebaik-baik kena ada, kita ni, dalam bermasyarakat, dia kena ada muafakat. Tu. Bila muafakat dia tu, cuma dia tu kena berhati-hati. Nah, berhati-hati tu. Dia kata hubungan tetapi memutuskan hubungan sama sekali ada tidak baik, kerana itu bermakna memutuskan persaudaraan. Maka fa aslim nasa taslim min ghawailihim wa kun harisan ala kasbil mawaddati. Dia kata maka janganlah engkau mengganggu mereka, nescaya engkau selamat dari gangguan mereka. Mana kata kau jangan ganggu wak nyusuh mereka, maka kamu akan selamat daripada gangguan, dia pun tak ganggu kamu. Nah, kita nak wak ganggu wak pelik-pelik, wak khenak ke dia, jangan. Nah, kalau kamu tak ganggu, kamu buat baik, maka kamu akan selamat daripada gangguan orang ni lah. Orang yang kamu tak kenal ni, dengan manusia ni. Dan hendaklah engkau mencari kecintaan yang tulen, yang sejati. Apabila engkau mahu bersahabat dengan mereka, maka hendaklah engkau bersabar menghadapi perangai mereka. Dia kata, nak duduk seorang, tak boleh. Tu. Nak kena cari saing dengan orang. Tapi bila kamu dah bersahabat, mu kena ada sifat sabar. Sabar lah. Sabar menghadapi perangai mereka. Orang ni macam-macam perangai. Tak? Perangai dia sebab itulah Allah Ta'ala ni, dia jadi manusia ni berlain-lain-lainan. Tak, perangai dia sama. Orang ni jenis suka makan ikan kering.
Oh ni suka batik poyok. Tak sama. Nah, kita masuk ajar ni tu, tak boleh makan. Ya. Tak boleh gi. Mana kata mulut nak masuk. Oh ni kering. Oh sedap boleh kita boleh gi kering. Nah, mana kata mau nak sai kena sabar nak buat mana. Tak boleh nak pasal orang. Itu. Tak nak pasal, tak boleh kena gok. Nak sai kena makan kok gini ni. Tak boleh dah boleh, tak boleh. Nah. Sebab tu dia kata, hadapi perangai mereka dan jadikanlah dirimu seakan-akan tuli dan bisu. Buta dari kesalahan mereka. Dan hendaklah engkau sentiasa melazimi ketakwaan. Mana kata mana kesalahan mereka hak terkena atas dirimu, muak dak tahu sudahlah. Mana kesalahan mana ni? Kesalahan hak dak berkakut dengan agama lah. Tapi kalau kesalahan hak berkakut dengan agama dak tuli. Nampak dia pergi buat perkara mana? Pergi curi. Dia buat benda hak haram. Dak lewat tuli tu kena royak ah. Ni mana kata kesalahan-kesalahan yang menyebabkan dirimu dak suka dengan perangai dia. Maka hendaklah cuma nasihatlah kabur dia. Royak Cuma dia kata berhadapi perangai mereka, maka jadikanlah dirimu seakan-akan tuli bisu buta dari kesalahan mereka, dan hendaklah engkau sentiasa melazimi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni cara Halal bin Ala. Dia kata bila kamu nak berkawan, inilah keadaan dia. Kelakuan dia. Dan dia kata jadikanlah dirimu seperti perkataan ahli hikmah. Dalam kita bergaul ni katanya Imam Ghazali, jadilah seperti mana perkataan ahli hikmah. Dia kata berjumpalah dengan sahabatmu dan dengan musuhmu dengan muka yang manis. Muka sejumpa sahabat saing kita kenal lah, dengan musuh ni orang hak dak berakhir dengan kita. Maka bila kau dikata berjumpalah dengan sahabat dan musuh dengan muka manis, senyum tak ada sama muka senyum biasa je. Walaupun kita tahu dia tak berakhir kita, tapi kita tetap senyum macam tak ada masalah. Maka tetapi bukan kerana senyum tu kerana hina. Tu. Bukan kerana hina dan takut terhadap mereka. Ada orang kan, dia kata dia buat pelik kamu, kalah aku bahalah dah. Dia kata menakut ni dah. Mana kata mana menakut bahaya ni, menakut apa menakut ni dok ketek langsung ni kata. Orang musuh kita dok kata macam-macam orang kita senyap. Maka sebab tu dia sifat sabar. Maka sebab tu dia kata jumpa musuh senyum. Dia kata kok dia kata lagi ya. Tapi kita dak balas. Ni apa kelakuan orang beriman lah. Maka dia kata tetapi bukan kerana kita senyap, kita senyum, dak balas, bukan kata kita hina. Dan juga bukan takut terhadap mereka, dan menetapkanlah dirimu tetapi bukan kerana sombong. Tetap mana kata dengan pendirian kita gitu lah. Orang kata-kata lah. Contoh kata Allah sombongnya dia. Dak mari singgah langsung kedai. Mari sejik dak singgah kejap. Biarlah kita usaha kita tak kita kawan pun amalan kita kena buat gitu lah. Bukan kita amugi mana kata kita mendahulukan apa amalan yang biasa kita buat. Kadang-kadang ada orang bila dia beramal, dia kata warna zikir ku angat apa musai pun ni. Zikir semua ni. Bukan dia tak musai. Sebab tu kalau para wali Allah, bila seorang pada kata kekasih Allah Taala, bila dia beribadat kadang-kadang dia lari. Dia lari. Apa dia keluar? Keluar pada kata lari daripada kampung, keluar daripada kampung. Kenapa? Kerana dia takut orang berdosa dengan sebab dia. Dah orang kata ke dia tak ada masalah, tapi dia takut sebab dia orang jadi dosa, dia pun rela dia keluar. Tu mana orang pada wali Allah. Kasih Allah ni. Bukan dia kata saja-saja dia nak tubik. Beci orang kampung kan beci, tapi dia takut orang jadi dosa dengan sebab dia. Orang duk kata dia, tu dia kata. Maka sebab tu dia kata dia menetapkan diri dia, tetap dengan kelakuan, dengan mana kata amalan dia berterusan. Tu. Dan dia kata lagi, dan menetapkanlah dirimu tetapi bukan kerana sombong, dan merendahkan dirimu tetapi bukan kerana hina. Bukan sebab rendah diri pada musuh ni hina. Buat apa buat musuh kata dok kata benda senyap je ni. Kena nakut. Tu macam-macam. Kadang-kadang kalau bab sabar ni. Bab sabar yang main. Dia kata orang kawak kita, orang langgar mu belakang. Kalau kena aku kata dok lama dah orang tu, tumbuk habis dah ni contoh dah. Kita ni sabar dia dah ni.
Tapi orang hok cocoh tu, cocoh tu aja. Kita ni sabar. Kita cakap boleh buat kira lagi. Kalau kita nak kira dah pakai terbang dulu lepas tu kira tu. Tu. Kita tengok omong kaku tu. Tu. Mana kata gitu lah. Mana kata kadang-kadang kita ni boleh sabar dah orang. Orang yang kedua ni. Duk royak gini, duk mana kata duk basah api lah. Tu. Dan lagi pula dia kata dan merendah diri tetapi bukan kerana hina. Bukan sebab kita hina ni. Dan hendaklah engkau menjaga keserdahanaan dalam segala urusanmu kerana suatu yang kurang atau lebih adalah tidak baik seperti yang disebutkan dalam sebuah syair. Dia kata apa-apa tindakan kita, perbuatan kita, kalau kita kena dalam keadaan pertengahan. Jangan terlampau hina, ikut orang nyek, dak kata benda senyap, dak kau. Jangan mana kata terlampau marah, dak boleh kau. Apa panggil sederhana. Sederhana. Apa panggil tidak membawakan turun rendah martabat dan tidak membawa kepada sombong. Tu. Megah tak bawa kepada sombong. Hina mana kata tawaduk tidak bawa kepada hina, mai pertengahan. Sebab tu dia kata orang mana kata amalan apa-apa boleh kita nak buat, orang panggil buat jalan yang terbaik, jalan tengah. Apa juga amalan sekalipun. Dalam kita kerja ke, sudah biasa-biasa je. Kalau macam amalan. Kalau amalan ni kita tinggal terus, mana kata dak molek kau. Tinggal terus. Kalau buat banyak doa, dak molek kau. Sebab apa? Kadang-kadang boleh jadi kita buat banyak kan ikut hawa nafsu. Contoh hari ni boleh ijazah dengan tok guru amalan zikir. Hari ni kena buat sungguh ni. Ya kita timbang kau masa start daripada isteri ni, subuh esok bawang kau tidur. Maya tahajud buat zikir. Akhirnya bangun tidur subuh tidur. Tidur pakai dak buat dah amalan sekali tu. Tak ada dak boleh mana kata dak buat apa comel. Sebab tu Allah Nabi kata al-ajalatu minasyaitan. Bermula orang yang al-ajalah. Ajalah ni iaitulah kalau istilah bahasa Terengganu ni apa panggil dia? Lorak tau. Ajalah ni mana? Gaduh. Buat kerja gaduh. Buat mendum kudu. Siap gaduh. Ajalah tu. Tak ada beranjur, ini seluter, susung sedak. Dia pakai lepo-lepo gitu je. Buat kerja kau, tapi pakai lepo gitu. Tu. Maksudnya orang buat kerja dengan kena paksa, dengan kerja sukarela gitu lah. Orang kata pergi buat kat atas sikit kena paksa. Buat juga, tapi gitu sangat tunggu kali. Asal buat sudah. Maksudnya al-ajalah tu mana kata daripada syaitan, kata Allah Nabi SAW. Ajalah. Bergaduh-gaduh dalam perbuatan amalan. Baru itu kok dalam, bukan kata dalam bab ibadat, dalam bab dunia gitu kok. Orang al-ajalah ni daripada perbuatan syaitan. Wa ta'anni ila Allah, dan orang yang mana yang teliti, tu. Yang mengamati dalam pekerjaan pertengahan ni, iaitulah daripada Allah Taala. Allah Taala suka. Allah Taala redha dengan perbuatan tersebut. Tu. Maka sebab tu dia kata apa dalam urusan kamu kerana suatu yang kurang atau lebih adalah tidak baik seperti yang disebut dalam syair. Dia kata alaika bi awsati umuri fa innaha tariqu ila najhi sirati qawimun wa la taku fiha mufritan wa mufarritan fa in kila halil umuri dhamimun. Hendaklah engkau menjaga pertengahan dalam segala urusan. Sebab tu Nabi kata khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan, sebaik-baik kerjaan tengah, pertengahan. Jangan terlampau gapo-gapo, jangan terlampau gaduh dan jangan terlampau lambat. Lambat bedosnya sesi. Nak boleh pakai selipar tu Allah lamanya. Nak boleh turun tu Allah kena kasih baju dulu. Jadi lambat buat kerja. Kadang-kadang orang buat kerja lambat dah. Dak kerja hak boleh jadi seminggu, 2 bulan baru siap. Tu. Ataupun buat kerja patutnya 2 minggu, kalau kolik pada orang 2 minggu siap dah. Dia buat kerja ni mana? Cepat berdoa 2 hari siap dah. Tapi tengoklah kerja ke mana tu.
Dah kerja pasal minggu jadi 2 hari, memang kerja tak berapa nak settle mana ha. Nah, ngejar panggil. Nah, bila kita buat kerja dalam keadaan tidak tenang, dalam kabut, dah hasilnya tidak akan boleh baik. Tak akan boleh. Seperti orang buat okey seni. Dah okey, buat kayu okey betul-betul kayu ni. Dah ia kena orang yang tidak tergopoh-gopoh tu. Nah, orang yang teliti, yang selalu mana kata orang yang betul-betul seni. Kalau orang hok jenis mana kata hok jadi gaduh, sudah. Nak kalau pakai barang kecil. Pulas panah patuh. Mai gaduh-gaduh patuh Allah. Boleh kata iaitulah khairul umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan pertengahan. Jangan lambat sangat, jangan cepat berdoa. Slow. Tuan pertengahan, perlahan-perlahan. Dan lagi pula dia kata, maka jangan engkau berlebihan atau kurang, kerana kedua adalah tercela. Dan jangan engkau memandang hebat terhadap dirimu. Tu. Dia kata bila kita boleh buat satu kebaikan, satu perkara yang dipandang mulia oleh orang, jangan kamu berasa kamu ni hebat. Walaupun orang nampak hebat pun, mu tak boleh rasa hebat. Dia. Orang nampak, dia ni hebat ni. Dirimu, jangan berasa dirimu hebat. Walaupun orang tengok hebat sekalipun. Kenapa? Kerana jangan engkau banyak menoleh ke belakang ketika engkau berjalan. Contoh bila kita nak berubah jadi orang baik. Jangan pandang belakang, straight je. Jangan pandang orang nak kata apa. Tak, kadang-kadang gitu lah. Kadang-kadang kita nak berubah jadi baik ni. Kita rasa dulu mana kata, mana kata, bukan orang baik lah. Orang mana kata, mana kata orang-orang, mana kata bukan orang baik. Tiba-tiba kita nak berubah. Sebab itulah bila nak berubah, kena tanam azam dalam diri. Cerita-cerita. Sebab itulah kata ulama, seseorang akan mencapai satu kejayaan terhadap apa hak dia cita-cita. Cita nak jadi orang soleh, cita jadi orang baik, maka apabila dia buat, maka janganlah dia menoleh ke belakang. Tak ambuh lagi orang kata kita tu ibang pula. Tok lebah pula. Kata kita baik pula. Mari duduk sejik ke mana ni? Dah ubah ke mana? Takut orang kata. Jangan dia tu. Buat je. Jangan pusing ke belakang. Jangan menoleh ke belakang ketika engkau berjalan. Dan jangan engkau singgah kepada mereka yang sedang duduk berhimpun, kecuali apabila engkau mempunyai hajat. Dan apabila engkau duduk bersama orang ramai, maka janganlah engkau angkatkan kakimu dan jangan menyilang jarimu. Dia kata ni adab. Dia kata, bila kamu duduk dengan orang ramai, jangan kamu angkat kaki. Mana kaki? Kaki ni dekat atas. Kita silang kaki bawah. Dia silang kaki bawah. Tapi kita ambil silang kaki tak atas. Mana kata tak atas macam tu silap kan dia duduk. Dia tok kaki ni atas peha. Silang gitu. Tu dia tu. Dan janganlah kamu menyilang jari. Nyilang jari. Menyilang jari ni nyilang jari main kepak ni. Depan orang ramai. Dan lagi pula, jangan engkau suka memainkan janggutmu. Bila cakap orang duk main janggut. Tu. Mana kata duk berapa ramai, duk main janggut ia macam orang lebih orang hebat dan lagi pula dia kata, dan jangan engkau mencungkil gigimu atau mengorek hidung. Mengorek lubang hidungmu dengan jari. Ada gak jenis perangai ni. Belah-belah korek gitak tak orang. Ni tak ada adab belaka ni, adab dalam berhimpun dalam orang ramai, dekat orang ramai. Contoh kita duduk berhimpun orang ramai, kena jaga kelakuan duduk ni. Adab dia pertama, jangan angkat kaki. Kaki ni. Dan lagi pula, jangan duduk main janggut ni. Macam mana kata orang hebat lah. Lagi pula, hak balik uduh ni, korek lubang hidung itu dengan jari. Dan jangan terlalu banyak berludah atau mengeluarkan kohok. Khek ada depan orang. Tambah pula orang duk makan nasi. Tu. Tu baik hok ijaz tu baik tu. Ada ni. Dan jangan engkau terlalu banyak menghalau lalak dari mukamu. Jangan duk tebah. Jangan banyak.
Tak tebus tu. Dan dia kata lagi, dan jangan engkau suka menggeliat atau menguat di hadapan orang ramai ketika engkau sedang semayang dan seumpamanya. Dan hendaklah engkau kedudukanmu, hendaklah kedudukanmu di dalam keadaan yang tenang, relax, tenang. Tak? Tenang gitulah. Tak dengar orang cakap gitulah. Tak? Mana kata kelakuan tu badan kita, tak nampak mana kata banyak gerak sangat. Dan lagi pula dia kata, dan tersusung dalam keadaan tenang dan percakapanmu teratur dan tersusung. Jangan bonok cakap. Cakap kena tersusung. Tak. Orang tanya mari mana? Oh, dak kita dak tahu mari mana, cakap bonok. Orang tanya sepatah je, habis dia jawab belaka. Tak. Tu. Orang nak tanya waktu je, habis jawab. Dok kita mari saat ni tu, mutu bocor, waktu mari sini pula, habis. Tak. Mana kata, jawab tu dengan jawab yang teratur dan tersusung, dan dengarkan baik-baik perkataan orang yang bercakap denganmu, tanpa terlalu menunjukkan kehairananmu yang bersangatan. Tak, bila dengar orang ni, orang cerita buat orang, dia cerita pasal dia lah, kita pun kita hairan. Orang buat muka gitu. Nak muka pelik itu. Nak, jangan itu. Tak. Dan lagi pula dia kata, dan jangan engkau suka meminta ulang percakapan. Ulang sekali lagi. Pasal tak faham gitu. Tak, dia cakap dengan orang ni, tak cakap kita pun, kita cuma tupang je. Faham tak? Bukan cakap kita. Melainkan kalau dia luah cakap kita, dia cakap orang lain. Kita mari duduk, orang beripung, kita mari duduk beripung. Dia cakap kita, awak ulang sekali lagi ni. Tak, tak ada ni. Maka dia kata, jangan minta ulang percakapan orang yang bercakap denganmu, dan berdiamlah daripada bercerita tentang kebanggaanmu terhadap kejayaan anakmu. Jangan cerita. Oh, dia kata anak kita duk belajar mana tu? Tak, UK tu. Tak, kasut kilat hak mah dia cerita contohnya. Nah, duk cerita pasal anak dia depan orang mana, jangan. Ni tak boleh. Atau keindahan syairmu, atau kehebatan karanganmu dan segala urusan peribadimu. Jangan cerita ke orang lah. Orang tak kenal lah. Kalau orang kita kenal, tak apa. Sahabat-sahabat taulang kita ni, tak hal ni. Ni orang tak kenal. Mari kita piala tengok orang sembang kena kopi, kita pergi duduk. Tak. Oh, kita ada. Kau anak kita seorang dulu tu duduk ngaji ni. Kita. Tak, orang tak tanya pun. Ni benda ni akan membawa tak tahu boleh hadir. Kita dia orang tu boleh jadi nak musuh kita. Kita ambil dengar kita khabar ni, jadi bawa orang ni berasa tak puas hati. Kata jaji kan ni anak je ni. Tu. Tak. Sebab kita tak kenal orang tu. Dan atau keindahan syairmu, atau kehebatan karanganmu dan segala urusan peribadimu. Jangan cerita. Tak. Dengan orang hak kita tak kenal. Dan jangan engkau suka berhias seperti perhiasannya perempuan. Dan jangan pula engkau sembarangan seperti sebarangannya pakaian seorang hamba. Jangan pakai lekeh. Tak, pakai buat lebih kurangnya. Dan jangan pula engkau terlalu banyak memakai celok mata atau minyak rambut, dan jangan terlalu menekan orang lain dalam menunaikan hajatmu. Ni adab lah, keadab dalam pergaulan ni. Bila kita nak adab dalam kita nak duduk dengan orang ramai. Itu. Dan jangan dia kata kamu memakai celok mata, banyak pakai celok mata. Orang nampak Allah tu wali mana ni mari ni. Ataupun terlalu banyak pakai minyak rambut. Dan jangan pula engkau terlalu banyak memakai celok mata, dan jangan terlalu menekan orang lain dalam menekan hajatmu. Kita minta hajat orang, tekan. Tak. Tolonglah sekali. Minta tolong ni. Kata kita tak boleh, Allah kau kelong. Dia kata nak kelong kau orang ni. Tak, minta tolong tak boleh. Jangan. Kerana kita tak tahu boleh jadi dia ada. Suatu musyakah waktu kena terbaik. Dan lagi pula dia kata, dan jangan engkau menggalakkan orang lain untuk melakukan sebarang kezaliman. Dan jangan pula kata Mazali, engkau memberitahu anakmu dan isterimu, apakah lagi orang-orang lain akan berapa jumlah uangmu. Tu. Dia kata jangan duk cerita duit kita ada berapa. Sama ada pada anakmu atau isterimu
apakah lagi orang lain. Akan berapa banyak? Oh, kita banyak duit bank ada 1,000. Ada 100,000. Dia jangan cerita. Nah, kerana jikalau mereka mengetahui, tu imam tadi, bahawa duitmu hanya sedikit, mereka akan mana rendah terhadap tush. Nampak gaya duit tak ada pun. Tu. Orang rendah ada. Nah. Orang tak tahu, kadang-kadang orang nampak pakai semak makan boleh. Tak. Oh, duit kaya ni banyak duit padahal duit tak ada sekepeng pun. Orang tak tahu. Bila orang tahu kata ada duit, orang pandai ini rendah dah. Tak. Duit anda ada tu. Tak. Jangan kata, oh kita ni payah duk hutang sama, jangan cerita. Tak. Biarlah untuk urusan kita, jangan cerita pada orang lain. Nah. Sebab apa? Orang akan mana rendah. Dia kata macam orang pun hutang tak habis-habis. Main ngadu hok mau kita buat hutang dia tu. Jadi orang pandang rendah. Sebab tu Imam Ghazali suruh jaga. Tak. Jaga maruah dan sebagainya. Dan lagi pula dia kata, kerana jikalau mereka mengetahui bahawa uangmu itu banyak, nanti mereka tidak akan puas hati dengan pemberianmu. Tu. Tak. Orang minta derma sikit. Tak. Awak benda ni sejik ambil harta boleh 50 riyal. Allah. Kaya saja 50 riyal je. Tu. Nah. Tak puas hati pula dengan pemberianmu. Nah. Orang akan orang apa ni? Orang tengok benda hak bagi ni, rasa dak pasti sikit je, nak. Mata duit banyak buat benda, duit banyak dalam bank tu sipang, bagilah banyak sikit. Nak. Dia dah tahu kita banyak urusan. Nak bayar tu bayar dia tahu. Nak buat kaya batu dia kata, jangan duk cerita. Kita ni duit, walaupun kita orang dapat harta kita pun, jangan duk cerita kita ni duit banyak. Nah. Begitu tak, jangan cerita duit sikit, dak boleh cerita bab duit ni. Nak, bila orang tahu kata duit, ada tak ada, habis orang kata orang ni Nah, orang akan pandai. Kalau kata dah ada duit, orang pandai ni. Kalau kata duit banyak, kita bagi. Nah, kita beri ke dia, maka dia akan memandang mana kata? Tak, dia tak berasa cukup. Dia mana kata dia akan tidak akan berasa puas hati dengan pemberianmu. Dan renggangkan dirimu dari mereka, tetapi engkau bukan bengis. Tak, mana kata jauhkan darimu daripada mereka. Orang demikianlah. Nah, dan tetapi engkau bukan bengis dan lemah lembut terhadap mereka, tetapi engkau sebenarnya bukan lemah. Dak lemah lembut, dak marah, mana kata biasalah perangai berlalu je. Dan jangan suka bermain-main dengan hamba-Mu, nanti akan hilang harga dirimu pada pandangan mereka. Dan apabila engkau terpaksa bertengkar dengan seseorang, mana terpaksa kena balah kau ini. Royak sepatah tak dengar. Royak ni tak dengar. Ke mana-mana pun kena tekan kau ni. Kena marah juga sekali ni. Tu. Terpaksa orang ni. Kadang-kadang ada orang bila kita nasihat khabar, dia dengar dah. Kadang-kadang ada setengah orang nak suruh dia ikut ni kena marah dulu. Baru dia buat. Kalau sekali kamu ni terpaksa bertengkar, berbalah lah dengan seorang, maka adalah engkau menjaga kehormatan dirimu. Dia jaga. Kelakuan tingkah laku kita tu. Dan berhati-hatilah supaya engkau tidak bertindak seperti orang yang bodoh atau gelojoh dan fikiran baik hujahmu, dan jangan engkau banyak mengisyaratkan dengan tanganmu, dan jangan engkau banyak menoleh ke belakang, dan kau duduk di atas kedua lututmu. Dua lutut, di atas dua lutut. Dua atas lutut ni macam duduk mana duduk atas dua sujud dua lutut ni. Dan lagi pula dia kata duduk di atas dua lutut, dan apabila telah hilang maruahmu, maka bercakaplah baik-baik. Dan apabila sultan mendekatimu, raja, maka anggaplah dirimu seakan-akan berada di atas mata pedang yang sangat tajam. Dia kata jangan merasa hormat. Tak. Dia kata kita ni hebat, raja panggil. Jangan. Ni mana kata Imam Ghazali nasihat pada ulama lah. Oleh ulama. Dia kata apabila sultan mendekatimu, tak suka nak panggil nasihat kamu, nak jadi orang penasihat dia ke, nak jadi orang baik ke. Tak, mana kata mari dekat kita, maka hendaklah kamu kena berhati-hati, kata bahasanya seakan berada di atas mata pedang yang sangat tajam. Apa? Kerana perkara bila masa belum musibah. Sebab sultan ni bila dia murka, sudah habis lah. Bila dia suka macam-macam, tapi bila kita dia murka je, bila kita kabar je dia nak marah habis. Roliknya gitu. Sebab tu mau tadi kabar.
Dan lalu dia kata, dan janganlah jaga dan jauhilah dari bersahabat dengan orang hanya suka kepadamu ketika engkau senang saja. Kalau kita jumpa orang jenis nak sayang masa senang je, tak selayang. Masa kata, nak. Mana kata layang kau, tapi layang biasa-biasa je. Jangan buat jadi sahabat. Orang ni orang bahaya kata Mazali. Nah. Waktu senang mari nete. Nak, waktu susah dak nampak muka. Kita rebah tengah jalan pun tengok jujur-jujur mata je waktu susah. Nak, ni waktu senang kereta budak ocor lagi baru tunggu dah ada benda ni. Dah hanya lalu dah. Nak royaknya. Nama Mazali kata orang gini jangan buat saing. Ni bahaya. Nak, sebab apa? Kerana dia berkawan kerana ada kepentingan. Tapi kalau dia tegurlah, tegur macam biasalah. Tapi jangan buat saing rapat. Dan lagi pula dia kata, dan kerana dia adalah musuhmu yang paling berbahaya. Ni bahaya. Oh, waktu senang, oh mamak. Lepas waktu susah sadap lah. Macam orang lalu rasa senang, abeyoh. Tu. Abeyoh. Waktu susah bewok. Tu. Mana tak kena hokmo. Tu mana kata. Maka dia kata orang ni bahaya, dan jangan engkau jadikan hartamu itu lebih mulia daripada harga dirimu. Jangan mu melebihkan hartamu daripada harga diri. Mana kata rela sayang ke harta sampai diri pun dihina. Ada orang. Dia sayang harta, kedekutnya dengan harta sampai diri sendiri pun tak terurus. Takutnya duit habis. Nak makan daging boleh, rela makan kering. Nak pakai selipar comel boleh, rela pakai selipar mana kata mana kata lepas buruk. Ikat tali pula. Bos letik pula kata Allah, uduhnya orang ni. Tapi kaya kedekut ni Mazali kata ni bahaya ni. Sebab tu kalau orang je dah ada saya harta ke Allah. Diri sendiri pun sanggup tambah mana kata terurus. Kenapa? Bimbangnya takut harta ni habis. Nak pakam dia hak mahal-mahal sikit, nak pakai hak molek-molek sikit, tak boleh. Padahal kereta ni je kita biarlah guna-guna pun. Tak duit banyak. Ni mana kata sehingga kan sanggup hina diri. Jadi hilang maruah lah kata Mazali. Mana? Kerana jangan kamu terlampau sayang dia tu. Maka jadi habislah pada menyatakan dalam kitab kita ni, iaitu Bidayah Hidayah. Maka penutup, apa yang telah aku sebutkan ini sudah cukup bagimu wahai anak muda. Orang yang baru belajar ilmu tasawuf, ia mudah cukup untuk engkau jadikan sebagai panduan dalam menjalankan menuju hidayah. Maka cubalah engkau mengamalkan. So, belajar dah. Tahu dah benda yang disebut Mazali ni. Start daripada bahagian yang pertama melaksanakan ketaatan. Start daripada bahagian meninggalkan maksiat. Start daripada pergaulan dan persahabatan. Semua tu sudah disebut oleh Mazali. Maka kita sebagai hamba Allah Ta'ala ni kena amalkan apa yang disebut. Sebab Mazali kata kalau ilmu dia tidak diamalkan, maka jadi sia-sia. Dia kata seorang yang memegang arak tidak akan mabuk selagi mana dia tak minum. Arak ni haram lah. Itu contohnya. Mana kata ni sebuah orang beramal. Dia kata orang ni walaupun dia pegang botol arak, kalau dia tak minum dia akan mabuk. Begitulah jangan ilmu. Bila dia memiliki ilmu, lagi mana dia tidak beramal, maka dia tidak akan mendapat kebaikan daripada ilmu tersebut. Dah apa benda-benda ya? Sebab itulah nak boleh ilmu, nak boleh mendapat kemuliaan ilmu tersebut, perlulah diamalkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya tahu saja, tapi diamalkan. Ini apa yang disebut oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi habislah wallahu alam kitab kita ni, habislah selesailah pada membicarakan tentang mana kitab Bidayah Hidayah. Dan insya-Allah kita akan menggunakan kitab lain pula lah. Akan dimaklumkan lagi dah. Jadi kita sedekah Al-Fatihah ila hadrati Syekh Muhammad Hujjatul Islam Muhammad Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, khususan hadrat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم في الأمة محمد اللهم استر لأمة محمد اللهم اجعل أمة محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.